Baik, rakan saya juga membangkitkan soal isu ROS dan juga keputusan saya untuk menggunakan pakai atau invoke Section 70. Penjelasan saya begini, baik ROS ataupun kuasa menteri, ianya adalah di bawah regulation ataupun Akta Pertubuhan 1966. Ya, di situ dulu akta ini. Akta inilah yang mengawal tugas hakiki ROS, iaitu memastikan mana-mana pertubuhan dalam bergerak comply dengan perkara-perkara dalam undang-undang tubuh. Kemudian melindungi atau menjaga kepentingan anggota sesebuah pertubuhan. Baik, dari aduan yang diterima oleh ahli pertubuhan yang terbabit, ROS akan membuat penelitian, memanggil peguam-peguam yang berkenaan, meneliti semua dokumen, meminta dokumen tambahan beberapa siri. Kemudian sesuai dengan tanggungjawab fungsi tugas utama dia itu, dia kemudian mengangkat satu keputusan yang kita sedia maklum. Baik, pada masa yang sama, Section 70 Akta ini juga memberi secara khusus kuasa kepada menteri untuk membuat beberapa pengecualian. Of course, Yang Berhormat pernah jadi menteri, di kementerian kita ada penasihat undang-undang, pegawai yang berkenaan. Ianya bukan soal menteri secara peribadi membuat satu keputusan. Bila kita invoke perkara itu, pengecualian itu adalah berakhir tak arah kepada pengecualian kepada pematuhan Section 13 dalam Akta Pertubuhan. Jadi, apa pilihan yang ada seterusnya? Jika sekiranya pengadu tidak berpuas hati, kalau dikatakan menteri melampaui batas kuasa dan sebagainya, avenue yang ada adalah dia boleh membawa. Dia mesti mengemukakan asas penyataan dan affidavit mengikut saluran undang-undang, due process. Dan kami akan diminta untuk menjawabnya. Kemudian mahkamah adalah saluran yang menetapkannya. Kita di sini membuat undang-undang. Undang-undang itu bila diguna pakai, kalau ada dispute, channelnya adalah mahkamah. Begitulah kepahaman saya tentang proses ini. Jadi itu alasan atau penjelasan saya. Terima kasih Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri atas penjelasan. Semalam memang ya order tu okeylah. Saya boleh terimalah. Itulah hakikatnya ya. Berhubung dengan ROS ni Yang Berhormat Menteri, saya membangkitkan dua dimensi atau dua aspek berhubung dengan perkara ini. Yang pertamanya berhubung dengan satu dokumen, satu surat yang dikatakan, saya tak tuduh, saya ingin mendapat penjelasan semalam, yang dikatakan dikeluarkan oleh pejabat pendaftar Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, dihantar kepada Setiausaha Agung, kepada UMNO bertarikh 2 Mac tahun 2023. Saya kira Dewan Yang Mulia ini perlu mengetahui dan mendapat maklumat yang sebenar. Adakah surat ini surat yang tulen, yang genuine? Dan selepas itulah baru kita mempertikaikan atau mempersoalkan tentang kandungannya. Yang dengan jelas dalam para yang ketiga misalnya, menyatakan berkaitan dengan perkara yang dibuat oleh Parti UMNO, iaitu usul tambahan di mana jawatan Presiden dan Timbalan Presiden parti ini tidak dipertandingkan. Mengikut surat ini, jika sekiranya ia tulen, surat ini mengatakan bahawa usul tersebut bercanggah dengan satu peruntukan di bawah Perlembagaan UMNO, iaitu Pasal 9.3, jawatan Presiden, Timbalan Presiden, Naib Presiden, Ahli Majlis Tertinggi dipertandingkan. Oleh sebab itulah surat ini, saya ikut surat ini mengatakan bahawa usul tambahan itu tidak teratur, bertentangan, bercanggah dengan peruntukan Pasal 9.3 Perlembagaan UMNO. Baik, di akhir surat ini, walaupun Seksyen 13C4 mengatakan bahawa kuasa pendaftar boleh membatalkan atas pelanggaran, surat ini tidak menyatakan pertubuhan ini dibatalkan. Sebaliknya dikatakan Parti UMNO hendaklah mengambil tindakan pembetulan, corrective measure, dengan tidak mengenepikan Perlembagaan UMNO di bawah Pasal 9.3. Itu satu perkara Yang Berhormat. Yang kedua, apa asasnya? Yang Berhormat, saya faham sangat Seksyen 70 Akta 832, Akta Pertubuhan ni. Yang Berhormat membuat satu kenyataan media pada 7 hari bulan 3 mengatakan bahawa Yang Berhormat invoke Seksyen 70 Akta Pertubuhan untuk mengecualikan parti ini daripada mematuhi Seksyen 13. Seksyen 13 ya. Jadi persoalan yang saya kemukakan,
apa asas yang dipertimbangkan oleh Yang Berhormat Menteri untuk memberikan pengecualian ini? Bukan, saya nak tegas ya, bukan kerana kami ingin mencampuri urusan parti-parti lain. Tetapi akta pertubuhan ini govern all pertubuhan, termasuk parti-parti kami. Dan adakah keputusan Yang Berhormat ini menjadi satu binding precedent, duluan yang mengikat kepada parti-parti lain selepas daripada ini? Itulah saya kira perkara yang kita minta Yang Berhormat dengan penuh dedikasinya menjelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Terima kasih, sahabat saya. Yang tentu ada kelebihan sebagai seorang peguam ya. Daripada PAS, saya keadilan. Yang kita bercakap ni KUMNO. Ya, jadi tiba-tiba tak semena-mena masa yang patut kita bahas tajuk lain. Sebab itu saya sebut dengan jelas flow-nya. Baik ROS atau saya di bawah Seksyen 70 Akta Pertubuhan. Of course ada pro and con. Bahasa undang-undang, sudut pandang tafsirannya. Seorang lawyer tengok sudut ini, lawyer ni sudut tengok. Sebab itu lawyer boleh cari makan. Sebab sudut pandang berbeza. Sebab itu saya sebut avenue-nya. Kalau ada pertikaian, misalnya salurannya adalah Mahkamah Perundangan. Itu isu dia. Dan saya ketika mengguna pakai, sudah tentu sebagai menteri, maaf saja menteri, kita ada bahagian-bahagian yang berkenaan yang akan memberikan input dan pandangan. Jadi pada akhirnya kita membuat keputusan. Dan itulah keputusannya. Saya tak mau pergi detail. 9.3 Pelbagan UMNO harus dibaca bersekali 29.1 dan 32. Saya pun hafal. Saya pernah jadi Setiausaha Pemuda UMNO Malaysia. Hafal undang-undang itu semua. Bukanlah, saya tak mau pergi ke situ. Sebab sekarang bukan masanya. Isunya adalah ada aduan, ROS telah membuat satu keputusan. Dan Yang Berhormat pun sedia tahu. Urusan koresponden kerajaan ni ada klasifikasi sulit, rahsia besar. Jadi tak kita nak buka benda-benda itu. Sebab, mesti ada alasan dan sebabnya. Jadi, begini Yang Buat Nizam, bagi saya selesaikan yang itu. Jadi saya duduk, dia cara dia bila kita berucap, yang tu kena duduk. Muhammad, sebentar, Menteri ya. Ya. Dengan izin, I have a dream. Beginilah yang sepatutnya kita berbahas. Okey, teruskan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi Yang Berhormat, apakah saya perlu memberi penjelasan tentang justifikasi? Okey. Saya sendiri meneliti pasal-pasal sebelum membuat keputusan sehingga saya betul-betul puas hati saya buat. Dan dengan kepahaman yang jelas, keputusan ini ada implikasinya yang boleh mengundang tindakan ataupun proses seterusnya di mahkamah. I'm fully aware of it. Okay, with all due respect, dengan izin. Jadi, saya ada 3 minit kata baru. Kita boleh sambung kat luar. Jadi, biar saya ada 3 bundle lagi. Saya nak beralih. Apa pun, saya akan tetap melakukan kesama. Buat masa ni betul. Saya tak bagi ruang lagi lah. Saya tak bagi ruang lagi. Okey? Baik. Immigration. Jawab soalan belum dijawab. Saya dah jelaskan kerangkanya begitu. Baik. Datuk Yang di-Pertua, soalan seterusnya adalah soalan seterusnya adalah Yang Berhormat. Bentar, ini floor menteri. Ya, saya tahu. Dia ada option. Ini floor kami nak tanya. Dia ada option. Ini rakyat. Nak Ini jawab rakyat. sekarang Saya nak minta satu Yang Berhormat Speaker. Yang Berhormat Speaker, saya minta satu ya. Yang Menteri Berhormat. jawab secara bertulis. Yang Berhormat boleh bagi sedikit masa tambahan kepada Yang Berhormat Menteri ini. Beliau Saya, Yang Berhormat, kata satu-satu. ya. Seorang-seorang. Saya minta 1 minit Yang Berhormat Menteri. 1 minute. Yang Berhormat. Yang Berhormat, ini perkara peraturan 37 floor menteri, okey? Saya benarkan Yang Berhormat, Yang Berhormat ada 2 option. Kalau dia tak jawab, boleh cara bertulis ataupun usul. Okey? terima kasih. Begini berani tapi Datuk, katanya itu tak berani. timbul. Lah. Tak berani. Kurang berani. Saya kenal. Dulu Ya. sama PAS dengan saya ni sebelum Boleh. masuk UMNO. Yang Berhormat. Kemudian PKR sama Yang- dengan Pulai juga dulu. Yang Berhormat boleh provoke, Yang Berhormat boleh straight. Saya tak akan termakan provokasi. I'm not going to hit below the belt. That's it. This is your Okay. floor to explain to the Baik. house, to the people of rakan-rakan Malaysia. saya. Yang Berhormat. Ya, Ini sabarlah. bukan soal UMNO. Yang Berhormat Ini- Order. Ahli-ahli yang berhormat, order. Yang berhormat, amaran 1. Yang berhormat, duduk. Ya, duduk.
Floor ni, floor menteri. Saya dah bagi. Yang berhormat, kita tak binding dengan presiden. Ingat, kita legislatif. Dengan izin, we are not bound. Ya? Tahu. Yang saya tahu, saya faham. Tapi sesuatu jawapan itu, menteri akan ada dua pilihan. Dia boleh bertulis. Sekarang ni masa pun dah tak cukup. Ya? Right. Terima kasih. Yang berhormat boleh request hak saya untuk jawab atau tidak. Itu cara dia. Okey. Itu cara dia. Boleh. Yang berhormat tak boleh impose. Yang berhormat tak boleh enforce. I'm listening. So it is up to me whether to respond or not. That's all. I'm asking you, are you? Saya dah bagi jawapan sangat jelas. Yang berhormat, saya inbox 37.2 ya. Alright. Tolong duduk. Okey. Dalam dewan ni tak ada siapa yang akan puas hati. Okey. Nanti Terima kasih Tuan Di-Pertua. saya bagi Yang Berhormat Arau. Saya tetap Tuan Di-Pertua. Yang Berhormat Arau. Saya akan teruskan dalam masa kecederaan dan saya akan akur yang Datuk Di-Pertua boleh saja memaklumkan pada saya bila masa tamat. Saya okey.